Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada 25 Ramadan. 25 ke 26? 25 Ramadan. Okey, sebelum tu jelas tak? Jelas. Wakil Ana dengar jelas. Ya? Okey. Darjah 4 ada tak wakil? Seorang? Wakil. Siapa darjah 4 yang ada? Join. Khalif. Khalif. Okey, lagi? Siapa lagi? Khalif baca. Dua. Afika. Lagi? Naira. Dua. Naira. Akiha. Syaki. Dua. Kalisa ada. Kalisa. Auni. Auni. Fatihah. Okey. Irfan. Okey dah. Ramai Alhamdulillah. Mari harap sihat semuanya. Sihat. Okey. Alhamdulillah. Sekejap Okey. Sekejap. Orang tengah setting. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Tajuk yang Muklim bagi, menguasai kemahiran menulis. Betul? Kemahiran penguasaan menulis. Macam mana kita nak menulis menggunakan teknik asbat. Yang mana sebelum ni kat dalam kelas Muklim dah bagi tahu kan. Teknik asbat kan. So hari ni kita nak pergi lebih mendalam lagi. Lebih jauh lagi. Kita nak pergi dengan teknik asbat. Okey. Dan ada persoalan. Ada yang tanya Muklim. Macam mana kita nak guna asbat ni? Masa bila kita nak guna asbat ni? Okey. Okey, untuk permulaan pengenalan dikenalkan oleh guru daripada Kedah sana, Cikgu Mat. Dia telah membina teknik ni untuk memudahkan antum menulis ayat. Dalam kertas 2. Kalau UPSR, UPSR, kertas bahasa Melayu, kertas 2 penulisan, teknik ni sangat sesuai. Kita akan pergi. Right? Apa tu asbat? Yang pertama, kita tengok A sebagai apa, S siapa. Nanti Muklim akan tunjukkan dalam bentuk lagu supaya antum ingat. Yang mana sebelum ni Muklim dah bagi kelas bersama dengan Cikgu Ma'rifin kan. Tengok. Yang kedua apa dia? B. Buat. Bertiga. Apa? Iaitu apa alat, apa benda. Kalau tengok dalam gambar tu kita nak buat ayat, benda apa yang digunakan? Memasak guna apa? Minum guna apa? Maknanya kita mute Okey. Alright. Yang keempat iaitu T, tempat. A, apa, S siapa, B buat apa, A buat apa, B A buat apa, dan yang keempat T, tempat. Okey. Bagi tips asbat ni. Yang pertama sekali, kalau antum nak jawab peperiksaan kertas 2, yang pertama baca dulu kehendak soalan. Soalan nak apa? Bila dah baca, dah faham soalan,
tanda. Ambil pensel, tanda. Okey. Tanda kata kunci soalan. Okey. Apa tanda kata kunci dia? Kalau soalan kata bina ayat tentang aktiviti gotong royong, antum kena tulis ayat tentang aktiviti gotong royong. Okey, kemudian yang kedua kena kaitkan dengan gambar. Gambar dengan idea. Oh, kita nampak je gambar. Kita cuba kaitkan dengan idea apa yang kita nak tulis. Nanti maknanya tunjukkan cara ni. Okey, dan yang ketiga jelas dan boleh difahami. Maksudnya ayat yang gramatis, ayat yang betul, ayat yang ayat majmuk lah senang cerita. Dan yang keempat, dah habis buat ayat semua, kena semak tata bahasa. Okey, tata bahasa kena semak. Nanti maknanya akan ajar teknik sepit. Pernah dengar tak sepit? Siapa pernah dengar? Sepit. Tak pernah. Tak pernah. Okey, nanti kita akan pergi kepada tata bahasa sepit. Okey. Okey, kemudian maknanya akan telitikan, okey, ada cara ni. Okey, yang pertama, dapat je soalan penulisan kertas 2. Tahun ni tak ada exam kan? Selamatlah. Kan. Tapi jangan rasa seronok, okey. Tahun depan darjah 4 naik darjah 5. Tahun depan darjah 5 naik darjah 6. So kena bersedia daripada sekarang. Banyakkan latihan. Maknanya akan bagi soalan-soalan yang bentuk sama dengan UPSR. Okay, yang pertama, tengok gambar, teliti bagi memahami kehendak soalan. Okey, kita nak buat karangan. Ini arahan dia. Bina karangan berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, ini dia punya arahan. Okey, cara nak kita guna asbat dalam karangan bahagian apa? Bahagian A, B atau C? Karangan. Unmute. Seorang. A. Kita nak buat karangan. C. Kertas 2, bahagian A, bahagian B atau bahagian C? Bahagian C. Bahagian C. Okey. Bahagian A, bina ayat. Okey. Sekejap. Mute balik. Okey. Bahagian A, okey, maknanya terangkanlah format kertas peperiksaan bahasa Melayu, kertas 2. Okey, bahagian A, bina ayat. Bina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberi. Okey, bahagian B, apa dia? Ulasan. Ulasan. Okey, ulasan kita akan dah belajar dah. Cuma kita perlu buat latihan selalu. Supaya dapat markah ataupun dapat jawab soalan yang diberikan dengan baik. Okey, sekarang ni arahan tu soalan dia suruh kita bina karangan berdasarkan gambar. Gambar apa? Okay, ini gambar dia. Nampak tak? Gambar ni dia minta kita untuk buat karangan tentang gambar ini. Pertama sekali, berdasarkan panduan asbat yang Mak Lin dah terangkan tadi, antum kena buat apa? Okey, lepas kita dah baca soalan, kita dah faham, Mak Lin lupa nak beritahu, kita kena keluarkan kata kerja. Senaraikan kata kerja yang ada dalam gambar. Okey. Kemudian bila kita dah senaraikan kata kerja, kita mesti kenal pasti maklumat daripada gambar yang diberikan. Tulis maklumat dalam jadual kosakata di bawah. Maknanya akan ajar nanti. Aktiviti ini dilakukan biasanya dalam kumpulan. Tapi kita dekat online sekarang kita agak susah sikit dalam kumpulan. Mu'alim nak tanya kepada antum. Okey, Mu'alim bahagikan kepada 4 kumpulan orang, buat apa, benda, tempat. Asbat. A, apa? Orang, manusia. S, siapa? B, A, buat apa, benda apa, tempat. Okey. Cuba senaraikan daripada gambar ni. Okey.
orang. Ada berapa orang dalam gambar ni? 6 orang. 6. 7. 6. 7. 6. Okey, habis. 7. Benar. Okey, kemudian 7. buat apa? Kata kerja. Orang antum boleh guna nama. Contoh boleh bagi emak. Kan? Yang pertama emak. Ataupun nak buat mak cik Kiah ke. Kan? Nak buat apa lagi? Nama lain lah, tak kisah. Kan? Atau ayah, adik, abang. Kemudian keluarkan kata kerja. Dia buat apa? Okey. Buat apa? Benda dan tempat. Ni contoh. Boleh baca? Maklim bagi masa 2 minit. Contoh menuangkan air ke dalam cawan daripada tray atas meja. Jadi, okey. Jangan unmute Baik, yang ini adalah contoh jadual yang dibina kita keluarkan daripada gambar tadi untuk kita buat ayat. Faham Nenek memotong sayur guna apa? Benda apa? Potong sayur menggunakan pisau di atas meja makan. Memasak kari antan. Okey, apa maksud antan? Okey, antan ni anak lesung. Dia tumbuk menumbuk cili. Dia tumbuk cili. Okey. Okey, makna ulang Yang pertama, tengok gambar, baca arahan dengan teliti dan fahamkan dia gambar tentang apa. Yang kedua, antum buat jadual macam ni, orang senaraikan dulu orang siapa. Nampak atuk, nenek, ibu, ayah, mohan, nampak abang, kakak. Tulis je apa yang kita nampak. Kemudian keluarkan juga kata kerja. Apa kata kerja yang ada? Senaraikan dulu. Senaraikan dulu. Dia bukan ikut turutan, senaraikan dulu. Kemudian benda. Dalam gambar tu, benda apa yang antum nampak? Senaraikan je benda. Okey? Kemudian tempat. Dan kita tahu tempat tu di dapur. Tapi lebih spesifik lagi. Lebih mendalam lagi. Dapur tu dekat bahagian mana? Dekat sinki, atas meja, tepi peti ais. Dekat mana lagi? Okey. Senaraikan. Okey, yang kedua, senaraikan maklumat letak dalam jadual kosakata. Okey, seterusnya. Barulah kita buat maklumat daripada jadual tadi. Kita susun dia. Tadi kan dah campur-campur kan? Kita dah senaraikan. Kita susun maklumat tu dalam jadual asbat. Ini contoh jadual yang Maklim bagi. Okey. Ini contohnya. Okey. Okey. Maklim nak bagi satu tips lah. Nyanyi. Tapi nantilah lepas ni. Okey. Supaya antum ingat teknik asbat ni. Okey. Tadi kita dah campur gaulkan maklumat dalam satu jadual. Kemudian sekarang yang ketiga, kita susun ikut jadual asbat. A, apa? S, siapa? Dalam satu jadual. Siapa yang ada dalam gambar tu? Yang pertama, ibu. B, asbat B, dia buat apa? Kata kerja. Memasak, menggoreng. Okey. A, apa? Dia masak apa? Masak ikan lah. Menggunakan apa? Menggunakan periuk. Dengan kuali dan sebagainya. Sudip ke? Okey. T, last sekali. Tempat. Di dapur. Okey. Yang kedua.
Datuk. Datuk buat apa? Menuangkan air. Guna apa? Cerik ke dalam cawan. Benda. Buat apa tu lebih kepada benda ataupun barang. Okey. T, tempat di atas meja. Seterusnya, kakak membasuh pinggan menggunakan apa? Sabun di sinki. Okey. Ada orang basuh pinggan dekat atas meja? Tak ada kan? Walaupun dekat dapur. Okey. Okey, Mak Nin nampak ada yang chat. Tolong fokus Okey, Mak Nin akan record. Siapa yang tak fokus, tolong sebab kita dalam majlis ilmu. Walaupun antum kat rumah masing-masing, tolong dapatkan suasana belajar dengan baik. Okey, tengok seterusnya. Nampak ni anak panah Mak Lim. Point. Sekejap. Mak Lim pakai laser lah. Nampak laser? Okey. Nenek buat apa? Potong sayur dekat dalam gambar tadi. Dengan apa? Guna apa? Pisau. Dekat mana? Tempat. Di meja makan. Okey. Okey, abang menumbuk cili dengan antan di dalam lesung. Okey, dengan antan di dalam lesung. Mohan. Boleh guna nama orang. Mohan mengelap pinggan guna apa? Dengan kain di tepi rak pinggan. Dia lap kain di tepi rak pinggan. Okey, seterusnya. Okey. Selepas kita buat jadual, langkah seterusnya ialah antum diminta untuk boleh gabungkan semua ayat-ayat yang kita susun dalam jadual tadi. Okey. Okey, untuk pendahuluan, okey, antum boleh ambil frasa ataupun ayat daripada soalan. Kemudian jadikan dia ayat mudah. Soalan tadi bina sebuah karangan berdasarkan gambar, betul? So, antum buatlah pendahuluan sikit. Tak payah panjang, tak apa. Satu ayat cukup. Okey. Ini untuk bahagian C. Sebab bahagian C syarat dia berapa patah perkataan? Paling kurang pun 70 patah perkataan. Okey. Dah boleh buat. Okey. Keluarga saya sedang membuat persediaan makan tengah hari di dapur. Keluarga saya S. Siapa? Buat apa? Membuat persediaan. Persediaan apa? Makan tengah hari. Dekat mana? Tempat. Di dapur. Nampak tak? Senang kan buat ayat? Okey? Dah jadi pendahuluan. Kemudian perenggan yang kedua. Sekarang ni kita nak gabung ayat ni. Kita nak gabung ayat jadi karangan. Okey? Buat yang ni. Okey, Mak Lim bagi masa baca. Masukkan penanda wacana. Kalau boleh. Selain itu, yang ini tak ada penanda wacana. Dapat juga markah. Cuma kalau nak markah lebih, letakkan penanda wacana. Selain itu, ada selain itu. Satu. Okey. Tengok penutup dia. Kami sekeluarga bekerjasama menyiapkan makan tengah hari keluarga kami. Penutup. Last sekali. Okey. Okey, habis. Ini borang teknik asbat. Muallim akan bagi sekejap lagi, lepas sahaja kelas ni, Muallim akan bagi latihan. Muallim akan bagi latihan, antum buat sendiri guna borang ni. Okey. Muallim akan bagi soalan. Okey, ingat balik apa langkahnya kalau nak buat kertas 2 ni. Yang pertama, kena baca arahan, fahamkan arahan, kemudian keluarkan idea, senaraikan maklumat berdasarkan gambar, orang, berapa orang,
tuliskan nama dia. Kalau tak nak nama, panggilan atuk ke abang dan sebagainya, dia buat apa. Okey. Kemudian senaraikan kata kerja, okey, benda yang dia buat dan tempat. Bila kita dah campur gaul-gaul, kita dah keluarkan daripada gambar, kita dah perah daripada gambar tu, keluar semua maklumat, kemudian kita susun. Bila kita dah susun cantik-cantik, ikut jadual asbat, A apa, siapa, B buat apa, A apa, T tempat, kita dah susun, kemudian kita gabungkan jadi karangan. Sebuah karangan. Okey, contoh dah ada dekat sebelah ni. Okey, ni. Yang ni yang kita bincang tadi lah. Okey, boleh tengok. Okey, sekarang kita nak nyanyi. Siapa yang suara dia sedap? Cepat, mengaku. Siapa nak volunteer? Ikut Malim. Ada? Nak. Ada kan? Nak. Okey. Okey, ni lagu rappers. Lagu rap. Kalau yang perempuan tak suka lagu rap, kita nyanyi lagu Datuk Siti Nurhaliza. Ana suka. Okey. Okey dah, mute. Dengar dulu. Wak Lin nyanyi. Okay. Kemudian antum boleh nyanyi sama-sama. Okey. Nombor 1 apa siapa, 2, 3 buat apa. Nombor 4 kata hubung. Nombor 5 apa siapa. Nombor 5 buat apa. Nombor 6 dikedari tempat. Inilah karanganku ataupun inilah ayatku. Yo. Boleh? Boleh ni lagu Cikgu Mat kan? Ni lagu Cikgu Mat. Wak Alim nyanyikan balik. Okey. Okey. Kalau tengok sini, kenapa nombor 6 dekat sini? Tak akhir. Sebab nombor 6 ni tempat dia boleh berada di tengah-tengah atau di belah belakang. Contoh, emak sedang memasak kari ikan di dapur. Itu kalau 1, 2, 3, 6. Kalau kita nak letak dia di belakang, ibu sedang memasak kari ikan untuk dihidangkan pada waktu tengah hari di dapur. Kata hubung untuk. Nanti kita tengok contoh. Ni memasak. Nombor 2 menuang air. Nombor 3 membasuh. 4 mengelap. 6 menumbuk. 5 menghiris. 6 menumbuk. Tak ikut turutan yang ni pun tak apa. Yang penting antum tahu macam mana nak bina ayat. Okey, siapa nak try nyanyi? Nombor 1 apa siapa, 2, 3 buat apa, nombor 4 kata hubung, nombor 5 apa siapa, nombor 5 buat apa, nombor 6 dikedari tempat, inilah ayatku. Yo. Nak. Okey, Jamia. Nombor 1 apa siapa, nombor 2 buat apa, 2, 3 buat apa, 2, 3 buat apa, nombor 4 kata hubung, nombor 5 apa siapa, nombor 5 buat apa, nombor 6 dikedari tempat, inilah ayatku. Yo. Okey. Nombor 6, kenapa dikedari? Sebab apa? Dikedari itu adalah kata sendi. Kalau nak letak tempat, mesti ada kata sendi. Contoh, di dapur. Ke dalam bilik. Membasuh pinggan di sinki. Memotong sayur di atas papan. Betul?
Okey. D. Itu adalah kata sendi. Okey, kalau tak nak lagu rap, lagu Siti Nurhaliza pun boleh. Nombor satu, apa siapa? Dua lah tiga, buatlah apa? Nombor empat, katalah hubung. Nombor lima, apa siapa buat apa? Okey, boleh Itu Siti Nurhaliza. Okey. Nak lagu raya Cina pun boleh. Kan? Oh, yuk mak. Kong cili boleh. Kalau Nak rap Maklim kan pun boleh. Kan? Yang penting antum ingat. Okey. buat apa tempat. Boleh? Boleh. Okey. Senang tak nak buat ayat? Kalau kita ingat asbat. Senang Maklim. Okey. Senang Kalau sangat. yang okey, Mak Lin tahu ada yang lemah nak buat ayat. Jangan risau. Antum boleh buat nombor 1, 2, 3 sampai 6 sahaja. Terus sampai 6 tempat. Kata hubung kalau senyap. Okey. Kalau nak ayat tu markah lagi tinggi, letak kata hubung. Okey? Letak kata hubung. Nak lebih sedap lagi, tambah lagi dia punya ayat untuk bagi panjang lagi dengan kata nama, siapa yang buat dan sebagainya. Contoh nanti kita pergi. Ni contoh. Okey. Nombor 1, apa siapa? Siapa yang buat? Datuk saya. Datuk siapa? Datuk saya. B buat apa? Menuang. Tuang apa? Air teh. Tempat? Ke dalam cawan. Kata hubung? Dengan. Dengan apa? Dengan cermatnya. Dia punya penerangan. Saya. Ni Madura Saya chatting. membasuh apa? Membasuh pinggan di sinki tempat. Kata hubung dengan apa? Buat apa? Span. Okey, faham Okey, yang bawah-bawah tu nanti antum baca. Okey, yang ni boleh baca. Nanti Mu'alim bagi latihan. Jangan risau. Okey, ni contoh. Untuk yang lemah untuk bina ayat, antum boleh guna teknik asbat. Okey. Kalau dah faham asbat, seterusnya antum boleh guna yang ni yang Mu'alim tunjuk tadi Kalau dah mahir dalam asbat, boleh guna kasbah ataupun wasbah. Apa tu kasbah? K kata hubung, kan? AS. AS tu adalah apa kasbah. AS tu adalah apa siapa. W tu apa? W tu adalah penanda wacana. M adalah masa. Okey. Ni contoh saya membantu keluarga di ni silap ni. Pada suatu hari saya membantu keluarga di rumah. Ni dia buat ayat. Nampak dia letak selain itu nenek memotong sayur di atas papan landas dengan menggunakan pisau. Okey. Tengok penutup dia. Kami sekeluarga menyiapkan makan tengah hari di dapur dengan cerianya. Ini kalau dah mahir guna asbat, dia boleh guna kasbah. Kasbah ni nombor 4 dan 5. Asbat 1, 2, 3, terus 6. Terus tempat. Dia tak ada kata hubung. Okey. Ini adalah ayat majmuk. Okey. Seterusnya. Ni pun
Dia letak penanda wacana. Kalau perasan tu, ibu saya menggoreng ikan. Berbanding dengan ayat sebelum ni, ibu saya menggoreng ikan di dapur dengan menggunakan kuali. Kalau dah faham, upgrade lagi. Tambah lagi penanda wacana ataupun kata nama, kata sendi nama, kata arah pada pagi Ahad. Ibu saya menggoreng ikan di dapur dengan menggunakan kuali. Seterusnya, datuk saya menuangkan air ke dalam cawan di atas meja dengan cermatnya. Tambah lagi, selain itu, nenek pula memotong sayur di atas papan landas dengan menggunakan pisau. Selepas itu, abang saya menumbuk cili di dalam lesung dengan menggunakan antan. Okey, perenggan seterusnya. Saya membasuh pinggan di sinki dengan menggunakan sabun. Akhir sekali, adik saya mengelap pinggan di tepi rak pinggan dengan kain. Cukup 80 patah perkataan. Masuk penutup, pendahuluan dan penutup. Kami sekeluarga menyiapkan makan tengah hari di dapur dengan cerianya. Okey? Boleh Okey, setakat ni ada soalan? Dah jam 4, okey. Ada tak darjah 5 Abu Bakar? Ana ada soalan. Ada. Ana ada soalan. Siapa ada soalan? Ana. Okey. Yang borang asbat tu kena print ke mana? Nanti mak dia beritahu. Memang kena print. Nanti antum print, buat dalam borang tu, kemudian tampal dalam buku penulisan. Buku yang panjang tu. Okey? Okey. Okay, nanti mak dia tunjukkan kerja rumah dia. Okey, ini jadual penuh. Asbat dan kasbah. Asbat dia apa siapa buat apa sampai tempat. Kalau kasbah, kata hubung ataupun kata sendi nama, apa siapa buat apa. Itu kasbah. Kalau antum dapat buat asbat kasbah, buat ayat, okey, bahagian A, bahagian B, ulasan dan bahagian C karangan. Kalau antum buat latihan selalu, insya-Allah boleh dapat skor yang terbaik markah. Okey, untuk karangan, untuk karangan. Bila buat je formula ni, insya-Allah sebagai panduan boleh dapat markah dengan baik. Okey. Contoh yang pertama, ibu apa siapa buat apa, memasak. Masak apa? Kari ikan. Di mana? Di dapur. Kata hubung dengan apa? Periuk. Boleh Senang Ya, baca. Okey. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh lain, soalan. Okey, muallim nak dah jam 4 dah baca. Siapa nak dah jam 4? Khalif. Khalif? Dah jam 4 siapa? Sekejap muallim tengok. Muallim nak baca. Siapa tu? Auni. Okey, Auni. Okey, Auni baca Auni. Pokok kelapa dikenali sebagai pokok 1000 guna. Tulis 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Pokok kelapa, terima kasih. Pokok kelapa dikenali sebagai pokok 1000 guna. Tulis 5 ayat lengkap. Okey, Auni. Yang ni arahan ni bahagian A ke B ataupun C? A. Bahagian A, pandai. Bahagian A. maksudnya dia suruh buat 5 ayat lengkap. 10 markah. 1 soalan 2 markah. Okey. So,
Pertama sekali kita kena buat apa? Baca arahan, faham, kemudian kita teliti gambar betul-betul. Gambar pertama, gambar apa? Ketupat. Sekejap lagi nak raya. Okay, boleh makan ketupat. Minum air kelapa. Lepas tu ada senduk. Kemudian ada biskut kelapa. Kemudian ada buat titi, jambatan. Kena fahamkan. Lepas kita dah faham, kita buat guna borang aspat, keluarkan perah habis-habis maklumat bagi keluar. Conteng. Nanti dalam peksa conteng je guna pensil. Okey, conteng. Okey, daun kelapa, buah kelapa, tempurung, conteng je. Bulat. Okey. Dengar. Okey, ini borang dia. Malim. Ya. Ana soalan. Tadi Ana tengok kat Gmail, lepas tu Mak Lah ada hantar sesuatu kat Google Classroom. Mak Lah suruh print kan, tapi Ana tak ada printer lah, printer Ana rosak. Ramai je yang tak ada printer. Sekarang kedai buka. Sekarang kedai buku buka. Boleh pergi kedai buku. Okey. Okey ke? Okey. Okey. Tapi COVID-19 Maklim. COVID-19. Sekarang PKTB. Kawalan Pergerakan Bersyarat. Maksudnya kedai-kedai boleh buka dengan syarat kena ada hand sanitizer, kena pakai topeng, boleh keluar. Bukan tak boleh, boleh keluar. Okey? Sebab kita ada urusan. Bukan saja-saja keluar. Okey? Okey, tak apa, kita teruskan. Yang ini borang. Ini borang. Teknik cara untuk dapat idea tulis karangan. Yang pertama tulis tajuk dia. Tentang apa? Karangan tentang apa? Kemudian kita kena kenal pasti. Keluarkan semua maklumat yang ada. Orang siapa? Buat apa? Yang ini Mu'alim kosongkan. Boleh lengkapkan sendiri. Nak guna Ahmad ke, Siti ke. Tolong fokus Mu'alim nampak siapa yang Mu'alim akan tulis nama, siapa yang chat. Okey. Buat apa? Senaraikan, minum. Jambatan untuk apa? Untuk merentasi ataupun melalui. Apa lagi? Biskut. Untuk apa biskut? Makan lah. Kan? Makan. Apa lagi? Buat apa lagi? Air untuk minum. Senduk untuk masak. Kan? Senaraikan benda. Apa benda yang ada? Tempurung, rantai kunci, ketupat. Senaraikan. Tempat kat mana? Tu Mu'alim buat sungai je. Ada lagi sebenarnya. Banyak sungai, titi. Titi merentasi sungai. Kan? Tempat. Apa lagi? Ketupat makan masa bila? Dekat rumah. Kan? Waktu hari raya. Senduk di dapur. Okey, apa lagi? Okey, senaraikan. Lepas kita senaraikan, kita tulis perkataan dalam jadual asbat. Kita susun balik yang kita dah senaraikan tu. Okey. Apa benda yang kita nak tulis? Batang pokok. Batang pokok kelapa. Buat apa? Kata kerja. Boleh dibuat. Buat apa? Titi untuk melintas ataupun untuk menyeberangi sungai.
Tempat sungai. Tempat ni Mu'alim kosongkan. Saja kosongkan. Okey, Mu'alim nak tanya yang kedua. Daun kelapa boleh dibuat sarung ketupat. Macam mana nak lengkapkan ayat ni? Volunteer. Boleh. Letak kata hubung. Kasbah. Kata hubung. Kalau tak tahu asbat pun boleh. Daun kelapa boleh dibuat sarung ketupat. Letak kata hubung. Untuk direbus semasa di Hari Raya Aidilfitri nanti. Untuk dimakan pada Hari Raya Aidilfitri. Okey, bagus. Air kelapa sedap diminum. Ni terbalik ni. Sepatutnya buat apa? Diminum. Ketika cuaca panas. Ketika cuaca panas. Semasa berbuka puasa. Apa lagi? Dan lain-lain lagi. Isi kelapa boleh dijadikan gula-gula ataupun biskut. Untuk dijual di kedai, kan? Yang terdapat di pasaraya, kan? Tempat. Tempurung boleh dibuat apa? Perhiasan dan alat untuk memasak di dapur. Tempat. Okey, faham Okey. Lepas kita dah susun perkataan tu, maklumat-maklumat yang kita dah susun dalam jadual asbat, kita cuba buat dalam perenggan karangan. Seperti mana yang Mu'alim bagi contoh. Okey, ini Mu'alim akan masukkan dalam Google Classroom. Semua lepas ni boleh tengok Google Classroom, print kat kedai. Print kat kedai. Lepas print, buat ikut teknik yang Mu'alim ajar. Yang pertama kena buat apa, yang kedua, ketiga. Okey. Isi borang ni, senaraikan maklumat yang ada dalam gambar. Kemudian dah senaraikan tadi, susun balik ikut jadual asbat. Okey. Kemudian buat ayat dalam perenggan. Okey, boleh Ini latihan 2. Bina sebuah karangan lengkap dengan berdasarkan gambar di bawah. Okey, buat karangan. Okey. Mu'alim akan bagi contoh. Contoh karangan yang ni. Okey. Sebab Mu'alim nampak ada yang baru masuk tu, Mu'alim tunjukkan lagi sekali, tak apa. Okey. Okey, ni contoh ayat asbat. Maksudnya dia tak letak pendandu wacana, dia tak tambah perkataan-perkataan lain untuk menjadi ayat majmuk, ayat yang panjang. Dia tak letak kata hubung dan sebagainya. Okay. Yang ini ada kata hubung dengan apa? Kata sendi nama, di dalam, kata arah, kasbah. Okay. Ayat yang ini dia lebih panjang lagi. Dia letak kata arah, masa, kata adjektif, ceria. Tengok penutup. Kami sekeluarga menyiapkan makan tengah hari di dapur dengan cerianya. Kata adjektif. Nampak? Dia tambah perencah bagi sedap ayat tu. Faham setakat ni? Okey. Mari buka soalan. Tahun 4. Faham tak?
Hari ni 43 orang yang join kita.